Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Okey. Kisah kita dah tanda tadi. Kisah ibu Nabi Musa. Okey, ibrah daripada ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia pada itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya daripada angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, daripada yang ditulis, yang disyarahkan oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman ini, dalam firman Allah ini ada dua perintah, dan kita kena mengambil dua perintah ini adalah untuk kita juga. Ada dua perintah yang Allah sebut di dalam firman ini kepada ibu Nabi Musa. Dua perintah apa? Perintah pertama adalah susukanlah dia. Inilah perintah pertama yang diilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam. Perintah ini kelak akan berkait dengan peristiwa di istana Fir'aun. Maka aplikasi kepada kehidupan kita pada hari ini, bersangka baiklah pada perancangan Allah. Perintah menyusui itu adalah sebuah proses. Matlamatnya ialah kasih sayang. Walaupun ibu Nabi Musa alaihissalam risau, dia perintahkan juga untuk menyusukan bayinya supaya dapat membina hubungan dan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Subhanallah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok firman Allah tadi, jangan pula berduka cita, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Kita tahu kan kisahnya, bila dihanyutkan Nabi Musa AS, sampailah bekas yang diletakkan Nabi Musa AS ke istana. Ibunda kita Asiyah binti Muzahim lalu mengambil Nabi Musa dan memujuk suaminya Fir'aun untuk menerima bayi ini. Walaupun Fir'aun masa itu memerintahkan semua bayi lelaki dibunuh, tetapi kerana kelembutan dan kehebatan ibunda kita Asiyah binti Muzahim, berjaya menundukkan Fir'aun, dan beliau menggunakan ayat-ayat, maksudnya mustahillah anak angkat kita ni akan melawan kamu. Soalannya begitu. Kalau kita baca cerita Asiyah pun ada dalam ni pun ada cerita Asiyah binti Muzahim. Dia sebenarnya asalnya memang wanita ahli kitab, ataupun wanita yang memang beriman kepada Allah. Wanita yang tak ada beriman kepada Allah dengan cara syariat ketika itulah, daripada keluarga-keluarga yang baik-baik. Dan dia adalah wanita yang terkenal dengan kecantikan. Lalu bila Fir'aun dengar, Fir'aun start dengan menangkap, ini melalui satu riwayat, menangkap ibu ayah dulu untuk memaksa Asiyah menikahinya. Bila Asiyah menikahinya, wallahu alam, tetapi ada riwayat mengatakan ketika setiap kali Fir'aun nak mendatangi Asiyah, digantikan dengan jin yang menyerupai Asiyah. Maksudnya Allah menjaga kesucian Asiyah ni, seorang wanita yang salehah, dan kekejaman ataupun kezaliman Fir'aun semakin berkurang sejak bernikah dengan Asiyah. Asiyah bukan hanya satu-satunya isteri Fir'aun. Subhanallah. Maksudnya wanita ni kita ada kelembutan, kita boleh susun ayat yang cantik-cantik. Walaupun Fir'aun lelaki yang begitu dahsyat kekejaman, kita tahu Fir'aun dia bunuh rakyat dia biasa selamba je. Dia desak, dia jadikan rakyat dia sebagai buruh kasar untuk membina binaan-binaan yang dia kehendaki. Kan dia memang kejam dengan rakyat dia bunuh siapa saja dengan begitu zalim. Kan kisah bagaimana dia membunuh Masyitah yang mengasuh anak dia dengan apa? Dengan tembaga. Kalau api dah panas, air menggelegak panas tak? Panas. Bukan tembaga, dengan minyak ataupun tembaga yang menggelegak. Maksudnya dengan satu bahan panas yang sangat dahsyat. Dan cerita itu memang dirakam, riwayat yang sahih, dan dirakam di dalam Al-Quran. Bagaimana anak kecil berkata ketika apa tu nama? Kita sebut apa tadi? Tukang sisir ni, Masyitah. Memang dia tak ragu-ragu pun untuk mempertahankan akidah dia, walaupun diminta untuk terjun ke kawah yang dipanaskan menggelegak minyak panas.
Dia tidak ragu-ragu untuk dia terjun demi mempertahankan akidahnya. Tetapi bila dia sedang mendukung bayinya yang masih menyusu, masa tu dia kesian kat bayi. Tapi dengan takdir Allah, bayi itu berkata-kata. Bayi itu berkata-kata. Kan? Memujuk, menenangkan ibu, lalu terjunlah bersama dengan bayi. Nak kata tahap tu zalimnya Firaun. Tapi sejak bernikah, mengawini Asia, sebab itu kita perempuan, cerita Asia ini, kita kena jadikan bagaimana kekuatan lidah kita, kelebihan kita yang pandai susun ayat. Bukan untuk menipu daya suami ya, tapi untuk memujuk dia, untuk mengajak suami melakukan kebaikan, untuk berubah dan sebagainya. Jangan guna kekasaran. Asia menggunakan kelembutan walaupun berhadapan suami yang sangat kasar dan zalim. Okey, subhanallah. Dan kita tahu akhirnya bila nak cari ibu susuan, Nabi Musa tak nak dengan semua. Beratur ibu susuan ni. Sebab Firaun berarahkan ni, mana ibu susuan ni. Tetapi akhirnya yang termasuk dalam beratur itu adalah ibu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibu Nabi Musa juga berada di istana yang sama, jadi ibu susuan. Dan tak ada siapa yang tahu bahawasanya yang menyusu itu juga adalah ibu kandung kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah plot twistnya. Sebab apa? Barakah menyusu. Sebab itu antaranya ibu-ibu yang menyusukan anak, walaupun anak tu pergi jauh macam mana, anak tu lupakan ibu, anak tu menyakiti, dia akan balik semula kepada ibu ni satu hari nanti. Kalau tak semasa ibunya hidup, InsyaAllah selepas mati pun anak ni akan balik semula kembali. Barakah susu ibu ni. Jadi itu perintah yang pertama kepada ibu-ibu muda, tolonglah kuat menyusu. Hari ni ramai ibu muda tak nak menyusu sebab nak jaga body, nak jaga bentuk bahagian dada, nak jaga badan. Penat, menyusu ni penat kan, sakit pinggang. Orang lelaki tak rasa, nampak macam elok. Sebenarnya kita menyusu sambil ngiring tu, lepas tu sakit pinggang kan. Sebab kita nak selesakan baby, bukan selesakan kita. Lepas tu mula krem, tak nak gerak. Aduh, nak betulkan balik badan. Tapi sebab orang perempuan Allah ciptakan penuh dengan kasih sayang, sakit dah menjadi kebiasaan sampai tak rasa sakit. Letih dah jadi kebiasaan sampai tak rasa letih. Itulah luar biasanya wanita. Allahu Akbar. Larangan kedua di dalam ini adalah dua larangan yang Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, ialah larangan supaya jangan rasa bimbang dan jangan rasa bersedih. Wala takhafi wala tahzani. Ar-Razi mengatakan kalimah at-takhafi merujuk pada perkara yang akan berlaku, manakala kalimah al-hazan merujuk kepada perkara yang telah lepas. Dengan erti kata lain, jangan bimbang pada perkara yang akan berlaku dan jangan bersedih atas perkara yang lepas. Subhanallah. Wahai para wanita sekalian, saya sambung lagi ayat ni. Jangan takut jika Nabi Musa ditimpa ombak, dan jangan takut jika peti tabut itu dihanyutkan jauh atau tenggelam. Jangan takut pada terik mentari yang akan menyebabkan Nabi Musa yang masih bayi itu menangis kerana tidak selesa. Dan jangan takut akan tentera Firaun. Dan sesungguhnya segala telah dirancanakan oleh Allah, dan rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Wahai para wanita sekalian, ada dua yang selalu mengganggu hati kita. Pertama, perkara-perkara yang menyedihkan. Ia melibatkan perkara yang dah lalu. Betul atau tidak? Yang kedua, perkara yang membimbangkan. Ia melibatkan perkara yang akan datang. Dalam firman Allah ini, Allah menyebut dua perkara ini. Larangan kepada ibu Nabi Musa. La takhafi wa la tahzani. Wa la takhafi wa la tahzani. Jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Ketahuilah para wanita sekalian, umur kita, masa kita banyak diambil oleh dua perkara ini. Menyedihi ataupun meratapi, sedih dengan perkara yang telah berlalu, yang mana kita tak mampu nak ulang balik, yang mana kita tak boleh nak buat apa dah. Walaupun 1 saat berlalu, 5 saat berlalu, 1 tahun berlalu, itu dah pun menjadi sejarah hidup kita. Tapi kita selalu bermain dalam fikiran, teringat rasa sedih, teringat rasa terhiris balik. Sebab itu masa saya handle masalah rumah tangga, paling payah bila ada klien ustazah, saya ingat lagi 10 tahun lepas apa yang dia buat. Saya kata, puan nak selesai tak masalah, memang saya nak selesai. Tapi puan asyik mengundur ke belakang je, macam mana nak selesai? Selesai masalah, benda berkait depan. Allahu Akbar. Jadi tak sedih adalah berdasarkan peristiwa yang lepas. Dan jangan kamu takut. Ini perempuan banyak habiskan masa, bang risaulah bang bimbanglah, apalah nak jadi ni, saya risaulah. Kadang perempuan risau suami dia kahwin lain, dia dah mula bagi warning, marah-marah, minta maaf. Saya bagi contoh tu kalau saya Siti ya, sebab saya juga mengalami perkara.
Kadang tengok drama kan, tengok cerita ni kan, suami terus kena marah ataupun diberi warning, contoh je. Itu adalah fitrah kita, kebimbangan kita. Tetapi sebaiknya tutup kebimbangan dengan doa. Bimbang pasal anak, bang kalau kita mati calon anak, terus doa. Sebab jarum halus syaitan boleh masuk dengan apa yang kita bimbang dengan perkara yang belum berlaku. Dan betul tak pengalaman kita, banyak perkara kita bimbang sebenarnya tak berlaku sebagaimana yang kita bayangkan. Sudahlah kalau macam ni apalah nak jadi ni. Saya dah cakap bang, tengoklah nanti. Subhanallah, Allahu Akbar. Ingatlah ini dilarang oleh Allah. Kita bukan dilarang untuk bersedih, tetapi jangan bersedih berlebihan sehingga tanpa sedar kita sebenarnya tidak redha dengan apa yang Allah dah tetapkan, walau buruk macam mana pun. Buruk macam mana pun. Saya pernah jumpa seorang wanita, masa dia kecil dia sumbang mahram. Ada wanita yang masa rogo sampai mengandung. Satu masa dia cakap depan saya, Ustazah, saya maafkan perogol. Saya maafkan orang yang melakukan perbuatan walaupun sepanjang saya membesar remaja dalam keadaan sangat sadis. Membesar dalam keadaan trauma, membesar dalam keadaan rasa diri kotor, tekanan mental, cubaan bunuh diri banyak kali. Tetapi alhamdulillah dengan ilmu petunjuk Al-Quran, saya memahami besarnya hakikat memberi maaf. Rupanya memberi maaf bukan untuk orang yang buat salah pada kita, tapi untuk ketenangan diri kita, untuk kita dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu dan belajarlah untuk menanggapi ataupun menghadapi kebimbangan masa depan dengan doa, masa lalu dengan sabar dan redha, dengan masa depan dengan doa. Bimbang apa terus doa. Bimbang pasal anak, ya Allah lindungilah anakku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dah banyak pergerakan tu kan, signal tu. Signal. Masya Allah. Muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu yang lebih yang bukan lebih berkat. InsyaAllah waktu ni pun juga sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimin muslimat, ada tabung masjid di depan, tengah-tengah laluan, depan, belakang, kiri dan kanan. Kan? Subhanallah. Janganlah kita tinggalkan masjid atau rumah Allah ini tanpa meninggalkan bekas tanda-tanda cinta kita kepada Allah dalam bentuk harta. Subhanallah. Mudah-mudahan di akhirat kelak sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekahun junnah, sedekah itu perisai. Sedekahun burhanun, sedekah adalah saksi di mahsyar kelak. Jadi banyakkanlah masjid rumah Allah menjadi saksi sedekah kita insya-Allah. Walaupun kita kata ini bukan masjid saya, masjid lain. Ada orang memang macam tu. Ustazah, saya kau sedekah kat masjid saya. Afdal kau Ustazah, sebab itu masjid kita, masjid kat Korea. Saya kata sebenarnya afdal, semua masjid afdal. Lagi banyak masjid lagi bagus. Subhanallah. Ini sedikit hebahan ya muslimin muslimat. Di luar sana kita ada buka satu meja, siapa-siapa yang nak melakukan ibadah korban, siapa yang nak buat ibadah korban, insya-Allah jemputlah. Saya dah terangkan dah, saya rasa semua dah tahu kami memang buat menganjurkan ibadah korban dalam dan luar negara. Nak kupas tentang mana afdal tu jadi panjanglah pula. Buatlah yang sehabis baik, pilihlah binatang yang paling sihat, paling gemuk, paling mampu. Yang afdal memanglah satu ekor. Kalaulah yang afdal juga di negara kita sendiri, selagi mana ada asnaf fakir miskin. Namun paling baik, maksudnya bagus sangat kalau kita boleh buat korban dalam dan luar negara. Subhanallah, kerana di luar negara tu memang kemiskinan tu sangat-sangat dahsyat. Dengan saya sendiri pergi ziarah dan melihat. Jadi di luar sana juga ada pelbagai jualan dalam kami menggerakkan jihad ekonomi, menggerakkan kerja-kerja dakwah dan kerja amal, kos operasi dan sebagainya. Buku terbaru Ada Syurga di Rumahmu. Ini buku yang praktikal. Sebab apa? Dalam ni tuan-puan akan tengok tajuk Ada Syurga di Bilik Tidurmu, ada syurga di dapurmu, ada syurga di ruang ibadahmu, ada syurga di ruang tamumu. Macam tu. Sebab ketika buku ni nak siap hampir 2 tahun. Ini Ustazah Asma Harun, buku karya terbaru daripada saya sini bersama dengan tim, kerjasama juga dengan Galeri Ilmu. Maksud praktikal adalah bagaimana nak mewujudkan bilik yang dihidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang kita boleh dapat pahala di ruang tamu, bagaimana kita nak susun atur ruang tamu, bagaimana dapur kita, berada di dapur kita dapat pahala. Sebab itu saya kata buku ini praktikal, bukan teori.
Satu-satu ruang rumah kita keluarkan apa pahala yang kita boleh buat. Subhanallah. Dan ini juga buku terbaru, Hijrahku sebenarnya untuk siapa. Kita berhijrah atau tidak, sebenarnya kita sentiasa berhijrah setiap hari. Ini memang dah lama juga, surah-surah pilihan dan juga al-maksurat. Tetapi kelebihannya adalah setiap baca maksurat itu dibawakan dalil, sumber hadis Nabi ataupun ulama. Subhanallah. Dan semuanya ada terjemahan perkata. Dan adalah lagi buku-buku yang lain, ibu yang telah ni, tip dan doa keluarga bahagia. Semua himpunan doa-doa dan tip. Maksudnya buku yang terus praktikal, bukan hanya teori. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ada tudung, ada baju, ada telekong, macam-macam lah. Kalau tengok kepada handbag masing-masing ni, saya rasa kami balik tangan kosong ni, insyaAllah. Subhanallah. Beg tu berat, saya nampak masing-masing. Jangankanlah, habiskanlah ya, dengan sedekah dan dengan membeli sambil memberi. Masya Allah. Saya sayang semua muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang sangat daripada hati yang dalam. Kerana Allah, kerana Rasulullah. I love you all so much. Ada yang belakang buat. Itu adik Tufa Aini ke? Masya Allah, terus kenal Adinda. Masya Allah. Ada lagi Cik Ta dekat belakang. Subhanallah. Moga kasih sayang yang terbina di antara kita ini, boleh tunjuk sekeliling. Kasih sayang diiktiraf dan diterima oleh Allah, dan kita tergolong di kalangan ahli syurga, di kalangan mereka yang diberikan naungan Allah di mahsyar kelak, iaitu mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Allahu Akbar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita kembali ataupun saza tutupnya. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Golongkanlah kami di kalangan orang yang selalu menyucikan diri. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal mar'ati salihah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan wanita-wanita yang salihah, perhiasan dunia yang terindah dan bidadari di jannah ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allah, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sabar. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang ikhlas dalam agama, ikhlas menjadi seorang suami dan isteri, menjadi isteri dan seorang ibu, seorang wanita yang ikhlas dalam setiap amal saleh dan amal ibadah ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab, bersama seluruh ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, minal mu'minin al mu'minat, muslimin al muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah.